Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di dalam keadaan yang baik dan yang terbaik, keadaan yang memuaskan kita. Alhamdulillah, daripada sihatnya dan cukup dengan keperluan hidup kita, dengan pakaian yang boleh menutup aurat, bahkan lebih lagi, dan dengan makanan yang cukup hajat kita dan minuman yang cukup lazat dan sedap, dan banyak lagi perkara-perkara yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemua itu ditutup di atas kita mengucap terima kasih, syukur dan memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tidak ada kurniaan Allah yang paling besar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kurnia kepada kita perkara yang benar. Allah bagi kebenaran kepada kita, itu adalah perkara yang paling besar. Maka kebenaran yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui Rasul dia, kekasih dia, semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebenaran ini diibarat dengan kata agama. Agama adalah satu kebenaran yang Allah kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah mengutuskan rasulnya dengan bawa petunjuk dan bawa agama benar. Agama dia bawa perkara yang benar, perkara realiti, perkara yang betul dengan hakikat yang sebenar.
Mereka yang tak dapat perkara ini, itulah dikatakan mereka yang berada di dalam kesesatan. Mereka yang sesat. Orang-orang yang sesat ialah orang-orang yang tak dapat kebenaran. Orang yang tak tahu realiti perkara. Apakah dia hakikat manusia? Manusia daripada makna, manusia akan ke mana? Langit bumi daripada apa? Berasal daripada mana? Akan berlaku macam mana? Dia tak tahu hakikat perkara. Itu arti orang yang sesat. Oleh itulah tidak ada yang berada di atas petunjuk selain daripada orang yang beriman. Sebab orang yang beriman sahaja yang dia boleh kenal hakikat perkara dengan ditaufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini, khususnya kita yang berada di dalam majlis di saat ini, kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada perkara ini. Alhamdulillah. Di antara perkara benar yang dibawa datang oleh penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada kita dengan secara sanad yang muttasil, sanad yang berhubung, perhubungan silsilah daripada sahabat, diterima oleh tabi'in, diterima daripada tabi'in, atba'ut tabi'in, terus sampai kepada kita, ialah akidah. Maksud dengan akidah iaitu kepercayaan yang putus atau pegangan yang tak boleh nak ke kiri ke kanan. Pegangan yang mesti kena pegang putus, kena percaya putus. Itu dinamakan akidah. Maka kepercayaan yang betul ialah kepercayaan yang sama dengan hakikat perkara, sama dengan perkara yang berlaku sungguh. Contohnya, alam ini baru. Dia berasal daripada tak ada, dia ada kemudian daripada tiadanya. Maka beriman begini itu adalah akidah yang betul. Kerana itulah hakikatnya. Kalau ada di sana mereka yang mengatakan alam ini qadim, alam ini dia ada dengan secara tabiat dia begini, tidak bermula daripada tiada, maka itu adalah akidah yang sesat, kerana tak betul dengan hakikat perkara yang sebenar. Para hadirin hadirat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maklum bahwasanya agama ibarat daripada 3 perkara yang besar. Semacam kalau solat, sembahyang ibarat daripada perhimpunan 13 perkara. Daripada takbir, niat, qiyam, berdiri, membaca Fatihah, rakaat, i'tidal, sujud, himpun ke semua itu dinamakan solat namanya. Itu sembahyang, hakikat sembahyang, definisi sembahyang. Begitu juga definisi agama yang kata ad-din, inna ad-dina 'indallahil Islam, agama di sisi Allah ialah agama Islam. Saya guna kalimah agama. Kalau standard kita Malaysia sekarang dia kata agama. Sebab
saya besar dengan cakapan agama. Belajar tadika pun cikgu tadika sebut agama. Sampai di masa akhir-akhir ini saja, dengar di dalam berita dalam TV, dengar ceramah-ceramah bunyi sebut agama, saya pun tak faham. Apa agama pula, tukar pula. Saya tanya-tanya, kata baru ditukar saja. Baru ditukar. Dulu kat sini pun guna agama juga. Oleh itu, bila perkara baru adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Saya tak pakailah perkara baru, saya pakai perkara lama lah, pakai agama. Saya lacak begitu, dah sebut agama. Agama yang sebenar, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Apakah agama? Bila sebut agama, bila disoal kita apakah erti agama, apakah dia definisi agama? Definisi agama ialah ibarat daripada perhimpunan tiga perkara. Cantum tiga perkara jadi agama. Kalau kurang satu daripadanya tak jadi agama. Seperti solat 13 perkara, perhimpunan 13. Kalau kurang satu daripada 13 tidak jadilah solat itu. Solat tak dinamakan solat. Oleh itu orang nak solat wajib di atas dia belajar 13 perkara dengan secara detail, dengan secara betul. Siapa bersolat tak belajar 13 perkara, berarti boleh kata solat dia tidak diterima, solat dia tidak terpakai, solat dia tidak terjadi. Tak dinamo solat di sisi Allah pada syarak. Bila tak betul takbirnya, bila tak betul niatnya, bila tak betul perdiriannya, bila tak betul baca Fatihahnya, tak betul mana satu, maka solat dia sudah rusak. Solat dia tidak sah, tidak dikira pada syarak, tidak dikira di dalam agama. Begitu juga agama, bila kata agama perhimpunan tiga perkara, satu daripadanya akidah. Nama dia. Akidah ini dipanggil juga dengan kata iman. Dipanggil iman, dipanggil akidah. Bahasa Melayu kata kepercayaan, perkara yang dipercaya, perkara yang diterima di dalam hati. Maka tak dapat tidak kita nak dinamakan kita beragama dengan agama Islam, mesti kita bawa, kita belajar akidah Islamiyah yang betul. Siapa tak belajar ilmu akidah, siapa tak bawa akidah yang betul, walau dia bersembahyang 2000 rakaat, 3000 rakaat sehari pun, sembahyang dia tidak termasuk di dalam agama, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kita kata fardu ain, di atas semua mukallaf membelajarkan akidah Islamiyah dengan dalil-dalilnya. Jika seorang itu ada tenaga, ada kekuasaan yang boleh belajar dengan secara bentuk detail, dengan secara berdalil, wajib dia belajar akidah dengan secara berdalil. Tak boleh berakidah dengan secara ikut-ikut, dengan secara taklid. Bahkan akidah dikatakan ajallul ulum, sebesar-besar ilmu yang berhubung kait dengan Islam. Hubung kait dengan ilmu Islam banyak. Yang paling besar, yang paling agung sekali ialah ilmu akidah. Satunya agama akidah, yang kedua dipanggil fiqh. Nama dia furu' dipanggil. Akidah dipanggil iman, dipanggil juga usuluddin.
usul, nama dia usuluddin, dipanggil akidah. Fiqh dipanggil furu'uddin, cawangan agama. So Allah kata akidah ni sebagai pokok, fiqh sebagai dahan-dahan dia, gating-gating dia, cawangan dia. Nama dia furu'. Siapa tak belajar furu' agama, siapa tak terima furu' agama, maka seorang itu tak sempurna agamanya. Yang ketiga, diibarat dengan kata di dalam hadis yang sahih dengan kata ihsan. Dibuat ayat ganti juga dengan kata akhlak. Dibuat ayat ganti juga dengan kata tasawuf. Cantum tiga ini, perhimpunan tiga inilah dikatakan agama Islam, agama yang benar, agama yang betul. Siapa mengkurangkan satu daripada tiga ini, maka seorang itu ada kalanya dia terkeluar daripada Islam, ada kalanya Islam dia bersifat dengan kekurangan. Dia ada di dalam Islam, dibilangkan dia seorang Muslim, tetapi dia Muslim yang tak sempurna Islamnya. Ingat-ingat, jaga-jaga. Kita yang setengah daripada perkara yang kita mesti berwaspada dan perkara yang kita takut kita terkeluar daripada Islam, wal'iyadzabillah. Kadang-kadang kita tak rasa perkara ni, kita terkeluar pada Islam, kita tak rasa takut, tak rasa berat. Yang kita takutnya, takut tak ada pitih, takut tak ada rumah nak duduk, kita takut tak ada kenderaan yang kita nak naik, tak ada makanan yang kita nak makan. Itu yang kita paling risau, yang kita paling takut. Tetapi perkara itu perkara biasa saja, tak jadi satu perkara yang ditakuti. Yang sebenar perkara yang paling takut, kita terkeluar daripada Islam, wal'iyadzabillah. Hak ni paling takut. Sebab Allah hukum dengan terus terang, dengan betul-betul di dalam Al-Quran. Siapa yang mati di dalam keadaan terkeluar daripada Islam, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapa yang keluar daripada Islam, dia mati di dalam keadaan kufur, maka dia termasuk di dalam jumlah orang yang rugi, di dalam jumlah orang yang kafirin, orang yang kekal di dalam neraka, wal'iyadzabillah. Itu yang paling takut kita. Ya Allah, hidupkanlah kami di dalam keadaan beriman. Ya Allah, mematikanlah kami dengan husnul khatimah, dengan keadaan kami beriman. Dan memasukkanlah kami ke dalam negeri yang selamat, ke dalam syurga-Mu di dalam keadaan kami beriman. Amin ya rabbal alamin. Di antara perkara yang penting di dalam agama, kita kena belajar perkara-perkara yang merosakkan agama kita. Sebab tu ulama kita tulis, kalau kita belajar fiqh, kita akan berjumpa dengan satu tajuk di dalam kitab fiqh, Kitabur Riddah nama dia. Kitab putus seseorang daripada agama Islam. Jadi kafir seseorang dengan sebabnya. Kita mesti belajar fokus kepada perkara ni, takutnya kita tak keluar daripada agama. Di antara perkara yang keluar daripada agama, iaitu kita ingkar Al-Quran, wal'iyadzabillah.
ingkar kebenaran Al-Quran, ingkar Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang menjadi riddah, rusak di dalam akidah. Kita salah dan silap di dalam akidah banyak sekali menyebab bagi kita terputus agama. Oleh itulah penting kita belajar akidah. Sangat-sangat penting. Maka tajuk kita pada malam ini diberi tajuk satu daripada tajuk akidah, iaitu hubung kait dengan kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang tidak mengambil makan, yang tidak mengambil tempat, yang tidak mengambil ruang. Yang dibuat ayat yang diibarat dengan kata Allah maujudun bila makan. Ayat yang tersebut, kalau kita belajar di dalam kitab-kitab kita yang biasa, dia tidak buat ayat begitu. Ayat dianya Allah Subhanahu wa taala tidak bersamaan dengan segala yang baru. Itu ayat yang asalnya. Kalau kita belajar sifat 20, dia kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mustahil di atas Allah mumathalatuhu lil hawadith. Mustahil Allah bersamaan dengan segala yang baru. Allah bersamaan dengan segala yang baru bentuknya, di antaranya dia mengambil tempat, dia ada tempat baginya. Itu di antara rupa dan bentuk gambaran bersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang baru. Kita kena tahu tajuk kenal Allah Subhanahu wa taala, tajuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan secara umum di hari ini dia sudah masak, sudah jadi belak. Dengan makna akidah yang sebenar yang dibawa oleh ahlul haq, oleh ahli sebenar, sudah jadi satu blok dia. Kita baca dalam blok dia, kita boleh tahu ini akidah ahlul haq. Dan ada di sana blok mujassimah, ada di sana blok yang dinama dengan mu'tazilah, ada di sana yang dinama blok syiah. Ada blok-blok dia sudah sampai ke muncak, sudah sempurna ke semuanya. Kalau kita nak tahu betul-betul akidah ahli sunnah wal jamaah, kita baca blok ahli sunnah wal jamaah, atau dengan kata lain buku-buku karangan yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu nama dia akidah yang sebenar, yang bertalian sampai kepada penghulu kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara detailnya, dengan silibusnya. Kalau kita baca blok ahli sunnah wal jamaah, kita akan dapatlah perkara ni. Allah Subhanahu wa taala tidak berkait dengan zaman, Allah tidak terikat dengan masa, dan Allah tidak terikat dengan tempat. La yataqayyadu bi zamanin wa la yataqayyadu bi makan. Allah tidak terkait, Allah tidak terikat dengan tempat. Dengan mana Allah tidak mempunyai tempat baginya. Cuba kita tengok satu blok ahli sunnah wal jamaah, iaitu yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Abu Ja'far At-Tahawi daripada ulama salaf. Dia tulis di sana, ta'ala 'anil hudud wal ghayat.
Allah Subhanahu wa ta'ala tertinggi, tidak ada hubung kait dengan hudud, dengan sempadan-sempadan. Tidak ada batasan, tidak ada sempadan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak seperti meja di depan saya. Sebelah kiri, sebelah kanan saya, dia sempadan dia kat sini. Sebelah kiri saya sempadan kat sini. Sebelah hadapan kat sini. Sebelah kat belakang kat sini. Ada hudud, ada sempadan baginya. Allah tidak ada sempadan baginya. Wal ghayat, dan tidak ada penghujung penghabisan. Allah tidak ada penghujung, tidak ada penghabisan baginya. Wal a'dha'i wal arkani wal adawat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada hubung kait dengan anggota. Allah tidak ada baginya anggota kecil, anggota besar, dan alat-alat kerja. Tak ada. Anggota besar kaki, tangan, betih, paha, lutut, ini anggota yang besar-besar. Anggota yang kecil-kecil, lidah, anak lidah, biji mata, katakanlah jari jemari, itu anggota yang kecil-kecil. Allah bersih daripadanya. Dan Allah tidak ada pemukul, tidak ada gergaji, tidak ada alat gaul semen, tidak ada alat gaul besi, temaga untuk membentukkan alam, untuk gaul pasir jadikan satu bumi, tak ada. Allah kerja macam mana tak ada alat? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahwihil jihatus sittu, tidak meliputi akan Allah oleh segala jihad yang adam. Allah tidak ada baginya jihad yang adam. Kasairil mubtada'at, seperti segala perkara yang baru. Mubtada'at yakni muhdatsat, segala perkara yang baru. Kesemua perkara baru ada sempadan. Perkara yang baru ada baginya anggota, perkara yang baru ada baginya jihad. Allah tidak ada baginya jihad. Itu satu belak ahli sunnah wal jamaah nama dia. Oleh itu ulama kita, kalau kita baca belak ahli sunnah wal jamaah, kita akan berjumpa mereka menakalkan kesepakatan ulama di atas bersih Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejisiman, daripada jihad, daripada tepak, daripada sempadan. Selepas daripada mereka menakalkan ijma' yang tersebut, mereka mengata khilafan lil mujassimah wal musyabbihah. Masa insya-Allah kita bagi lalu azan. Kau cukup dengan
إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم رب سيدنا الدنيا وسلم هذه سيدنا محمد النبي الرسول الشرف والدرجة بعثه مقام محمودا يا أرحم الراحمين. Kita sambung sikit lagi. Di antara ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ulama yang membawa akidah yang betul, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bila dia bawa menerang akidah ahli sunnah wal jamaah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dia tafsir tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari, bab qaulillahi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Dia kata walaysata bijarihatain khilafan lil mujassimah. Dua yang dikata dua tangan, kedua itu bukan anggota. Allah bukan mempunyai anggota, menyalahi bagi mujassimah. Mujassimah dia menyabit keanggotaan bagi Allah. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam kitab dia Al-Farq Bainal Firaq, yang menakal ijma' ulama tentang Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai makan baginya. Dia kata menyalahi bagi mujassimah. Berartinya akidah yang menyabitkan tempat bagi Allah adalah akidah mujassimah. Di dalam blok mujassimah, kalau kita baca blok mujassimah, kita akan dapatlah akidah mereka mengatakan Allah ada baginya tempat. Kalau kita baca kitab Ibn Taymiyah, kita akan jumpa Allah ada baginya tempat. Kita baca kitab Ibnul Qayyim, kita akan jumpa Allah ada baginya tempat. Kalau kita baca kitab Muhammad bin Karram, kita baca kitab Ibnu Battah Al-Hambali, kita turun kepada orang salaf yang jadi rukun, yang jadi tempat ulama bagi mujassimah, iaitu Muhammad bin Karram dan Muqatil bin Sulaiman. Kita dapatlah akidah mereka berakidah dengan akidah Allah ada baginya tempat. Allah bergerak dan diam, Allah berpindah-pindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Kalau kita baca blok mujassimah, kita dapat perkara yang tersebut. Kalau kita baca blok ahli sunnah wal jamaah menafikan serta menakalkan ijma' ulama di atas kata Allah tidak mempunyai makan. Itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Serta ulama kita membuat hukum, menyabitkan hukum di atas mereka yang i'tikad Allah ada baginya tempat, Allah ada baginya jihad, ada baginya arah. Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab dia Minhajul Qawim, Imam An-Nawawi di dalam kitab dia Rawdatut Talibin, dan banyak kita akan jumpa di dalam kitab Burriddah, kita akan jumpa ulama kita menghukum kufur mereka yang menyabitkan jihad, menyabitkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengata di dalam Rawdatut Talibin, siapa menyabitkan berhubung Allah dengan alam, siapa menyabitkan Allah bercerai daripada alam, ada jarak, maka itu dihukum kufur, riddah nama dia, wal a'yadzabillah. Oleh itu, dengan secara kesimpulannya, akidah ahli sunnah wal jamaah
mereka berakidah dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti ada segala makhluknya. Dia tidak seperti segala makhluknya. Zat dia tak sama, sifat dia tak sama, perbuatan dia tak sama dengan perbuatan makhluk. Tiga bentuk yang tidak ada titik persamaan. Yang tidak ada titik seakan-akan. Kalau bahasa Abtani kata meh-meh. Meh-meh, dekat-dekat. Tak sama 100%, tapi ada dekat-dekat, berhampiran tak ada. Di dalam tajuk zatnya, di dalam tajuk sifatnya, di dalam tajuk perbuatannya. Itulah yang dimaksud dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah bersalahan dengan segala yang baru. Zatnya tak sama, sifatnya tak sama, perbuatannya tak sama. Bila kita baca belak mujassimah. Mujassimah tu yang selalu disebut di dalam kitab, di dalam teks-teks ulama kita. Mujassimah di masa terkini ditukar nama dengan kata dialih nama dengan kata salafiyah. Sama ya, perkara sama. Dialih nama saja, ditukar nama saja. Salafiyah ialah mujassimah. Salafiyah ialah musyabbihah, dan juga dipanggil juga hasywiyah nama dia. Perkara sama. Akidah sama. Kalau kita baca belak mereka, kita akan jumpa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam di atas rupa Allah nama Rahman. Allah sama bentuk rupanya dengan Adam. Allah menjadi Adam sama rupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adam mempunyai tangan, Allah mempunyai tangan. Adam mempunyai kaki, Allah mempunyai kaki. Adam mempunyai mata, Allah mempunyai mata. Rupa Adam ialah rupa Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Wal a'yadzu billah. Itu mujassimah nama dia. Ahli sunnah tak menyambit, menafi perkara yang tersebut. Tetapi yang jadi perkara yang kita kena faham, yang kita kena belajar, kenapa kita nafi perkara yang menyabit oleh mujassimah, sedangkan mujassimah mereka menyabit dengan ada hujjah. Mereka yang menyabitkan akidah dengan dalil syarak. Kat situ yang kita kena belajar. Mereka menyabitkan tepat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dakwa kata Allah Subhanahu wa taala menyabit di dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyabitkan di dalam hadis. Dia asy-syarif, hadis dia yang mulia. Kenapa kita ahli sunnah wal jamaah menafi perkara yang menyabit oleh Al-Quran? Kenapa kita ahli sunnah wal jamaah menafi perkara yang menyabit oleh Al-Hadis? Kat sini tajuk ilmu betul-betul. Tajuk ilmu, tajuk belajar di peringkat universiti lah. Kalau kita bercakapnya, kita bawa turun universiti ke dalam masjid malam ni, seolah macam tu. Kita bawa ilmu universiti turun kat sini.
Jawabnya, di dalam nak menyabitkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ada silibus dia di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kaedah dia. Ada cara yang tertentu. Cara ni bukan cara yang direka-reka, bukan cara yang dibuat-buat. Cara ini, kaedah ini ialah kaedah daripada Al-Quran sendiri, kaedah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu kaedah inilah sangat-sangat penting kalau di dalam tajuk ilmu. Kemuncak di dalam belajar ilmu agama. Macam mana kaedah? Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi ada buat kaedah di dalam kitab dia Al-Faqih wal Mutafaqih. Imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih ada menerangkan kaedah dia di dalam Kitabur Risalah bagi dia. Kitab yang seperti inilah yang sebenarnya kita mari baca dan kita belajar. Bagi saya nak begitulah. Kita mari belajar kitab yang seperti ini. Barulah nampak kata kita tu kelah sikit. Kelah lah. Serta ilmu yang sebenar. Kitab fiqh al-faqih wal mutafaqih tu berapa puluh jilid. Kita mari belajar kat masjid sini. Kitabur Risalah itu satu jilid yang besar, yang mempunyai ilmu yang kita kalau kita nak kita belajar dia betul-betul, kalau kita pandai waktu tu kita jadi Imam Syafi'i lah. Sebab tu kalau nak belajar sungguh, saya nak suruh belajar kitab tu lah. Belajar kitab Ar-Risalah, bahawa kita boleh gambar apa dia ilmu agama, cara nak faham agama yang sebenar macam mana, baru boleh kita tahu. Kalau kita dengar orang ceramah, kita dengar kuliah biasa, kita tak tahu, tak nampak gambaran dia. Agama ni mari kat mana Imam Syafi'i duk reka ke, Imam Abu Hanifah duk reka ke, Imam Malik duk reka ke, tok guru duk reka ke, rasa kita nak gambar tak boleh, tak nampak gambaran dia. Agama ni kenapa bila sentuh perempuan bata, orang ni kata perempuan tak bata, macam mana dua ni berlainan pendapat? Sebab apa? Kita tak nampak gambaran dia, tak nampak. Kalau kita baca kitab yang seperti ini, kita akan nampaklah gambaran dia. Walau bagaimanapun, kaedah yang dibuat oleh tokoh-tokoh kita itu yang sudah jadi ijma', kesepakatan semua ulama terima, kerana kaedah ini yang dibuat yang diambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis sendiri. Makna kaedah Al-Quran dan Al-Hadis sendiri. Di antaranya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sebut di dalam kitab beliau, tidak boleh nak menyabit sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan tabi'i, tak boleh. Sedangkan tabi'i orang salaf, tabi'i kata ini sifat Allah, kita tak boleh nak menyabit. Kita tak boleh nak menyabit sifat Allah dengan perkataan sahabi, seorang sahabat, tak boleh. Ini cara.
Kita tak boleh nak menyabit sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan hadis ahad. Daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, tetapi hadis Nabi itu dinama dengan hadis ahad. Bila kat situ jadi ada keberatan di atas kita. Kita kena belajar pula serapih lagi, naik ke satu peringkat lagi, iaitu belajar ilmu hadis. Apakah dia yang dinama dengan hadis ahad, apakah dia yang dinama dengan hadis aziz, apakah dia yang dinama dengan hadis masyhur, apakah dia yang dinama dengan hadis mustafid, apakah dia yang dinama dengan hadis sahih. Hadis sahih ada berapa pembahagian dia, itu di dalam ilmu hadis pula. Satu ilmu pula kat situ. Kita tinggal kat situ. Kerana kalau pergi kat situ kita tak habis lah. Kalau kita turut dia malam ni sampai jam 3 pagi pun kita tak habis. Maknanya dengan semata-mata hadis tak boleh kita nak menyabit. Dengan semata-mata Al-Quran tak boleh kita nak menyabit sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Al-Quran ada bagi dia berbagai-bagai pembahagian. Ada Al-Quran yang dinama dengan kata muhkamat. Al-Quran yang dinama ayat muhkamat, iaitu Al-Quran yang makna dia, yang pengertian dia putus, yang pengertian dia tidak ihtimal, tidak boleh jadi kiri kanan, satu saja pengertian dia. Siapa-siapa pun faham begitulah. Itu nama muhkamat nama dia. Dengan yang inilah boleh kita menyabit sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takwil ini, siapa yang ingkar ini, kita mengeluarkan dia daripada Islam. Seperti ahadiyatillah, keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Siapa baca Al-Quran pun, siapa yang pandai bahasa Arab mesti dia faham satu saja. Allah bersifat dengan ketunggalan, Allah bersifat dengan keesaan. Wa ilahukum ilahu wahid, tak boleh nak lari dah makna dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sangat-sangat kuasa di atas semua perkara. Siapa ingkar kekuasaan Allah di atas semua perkara, maka orang itu kufur, kafir. Allah kata syurga uiddat lil muttaqin, dia sedia bagi orang yang bertakwa. Neraka dia uiddat lil kafirin, dia sedia untuk orang kafir. Faham macam mana? Bolehkah kita kata syurga bukan untuk orang muslim, orang muttaqin saja, orang lain pun boleh? Boleh kita kata gitu? Tak ada siapa faham. Siapa faham gitu, orang itu keluar daripada Islam. Tak boleh. Salah. Kerana ini qat'i nama dia, putus. Itu nama dia muhkamat nama dia. Muhkamah ataupun muhkamat atau muhkamat. Yang ini kita mesti menyabitkan sifat bagi Allah. Allah kata dia kuasa di atas semua perkara. Mesti kita beriktikad Allah kuasa mengada ke semua perkara. Tidak ada satu perkara pun yang tidak masuk di dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satu perkara pun yang melemahkan Allah, mengadakan dia, mengaturkan dia, tak ada. Tetapi dengan ayat yang tersebut, innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak jadi kata putus, tak boleh faham putus. Kata Allah bersifat dengan sifat qudrat yang wujudiyah, yang maujudah, dengan sifat qudrat yang bangsa ada lagi ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang tersebut tidak memberi faham dengan secara putus tentang ada satu sifat yang dinama dengan qudrah. Ayat itu dengan secara putusnya Allah kuasa mengada, Allah kuasa nak cipta semua perkara.
Itu ayat itu memberi faham. Dia kuasa dengan satu sifat qudrat yang ada pada zatnya, itu tak boleh faham dengan secara putus. Itu ihtimal saja. Qadir dengan mana yang bersifat dengan qudrah ala kulli syai'. Qudrah dengan makna kuasa di atas semua perkara. Qudrah dengan makna masdar, dengan sebab dia jadi muta'allaq bagi ala. Dengan sebab ala haraja, dia bertakluk. Bila tepat ta'alluq bagi haraja, dia mesti fi'il atau barang pada makna fi'il nama dia. Kalau kita belajar bahasa Arab, mesti kena faham bahasa Arab, kerana Al-Quran bahasa Arab. Haraja, zaraf, dia tidak bertakluk di isim za, dia tidak bertakluk di isim ja, semata-mata isim jamid. Saya cakap tu supaya tak dipaham. Bukan untuk dipaham, supaya tidak dipaham tetapi boleh faham. Kata aku tak pandai. Di dalam ilmu, tajuk ilmu, bila kata qudrah ala, makna kuasa, satu sifat yang kuasa Allah dengan dia, bukan begitu. Oleh itu orang yang menafikan sifat qudrat, tak ada di sana sifat yang dinama qudrah yang maujudah, qudrah yang ada pada zat, kita tak boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Kita tidak boleh mengeluarkan dia daripada iman. Kita tak boleh hukum kufur dia, kerana Al-Quran tak sebut dengan secara putus kat situ. Oleh itulah orang ahli sunnah, kita ahli sunnah tak hukum kufur Mu'tazilah dengan dia menafikan sifat qudrat, iradah, ilmu yang bangsa ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara ini tidak putus di dalam Al-Quran, tidak putus di dalam hadis. Itu cara kita nak muamalat dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nak menyabitkan sifat Allah, adapun menyabit kekuasaan bagi Allah, itu putus. Siapa kata Allah tak kuasa, kafir. Kita boleh kata kafir, kerana ingkar Al-Quran. Adapun ingkar sifat yang ada pada zat, itu dia tidak sabit dengan secara putus di dalam Al-Quran. Kita ahli sunnah jumhur, majoriti ahli sunnah menyabitkan dia. Sebahagian daripada ahli sunnah dia tawakuf. Dia kata kita break, kita tak kata ada, kita tak nafi, kerana perkara ni tak sabit dengan secara putus. Begitu di dalam ilmu akidah. Begitu juga tajuk kata Mujassimah, dia menyabit tepat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan ingkar Al-Quran, kerana menyabit tepat bagi Allah di dalam Al-Quran tidak ada dengan secara putus. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dengan secara putus. Ada dengan secara mutasyabihat nama dia. Ada dengan secara kesamaran, ada dengan secara ihtimal. Bila ihtimal, ahli sunnah wal jamaah, perkara-perkara yang ihtimal, mereka ambil perkara yang ihtimal letak kat bawah, ambil perkara yang yakin, perkara muhkamat letak ke atas sebagai jadi hakim yang membuat keputusan di atas kata-kata yang mutasyabihat itu. Maka hakim di atas kata Allah mempunyai tepat, hakim dianya Al-Quran al-muhkamat, iaitu laisa kamislihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebagai hakim. Buat keputusan Allah tak sama dengan perkara yang baru. Kalau Allah mempunyai tepat, berapa banyak perkara yang baru sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat yang menunjuk di atas ada Allah baginya tepat, ayat itu kena tanggung makna yang kedua, makna yang ketiga, makna yang keempat yang sah pada syarat yang mengikut ayat muhkamat.
Begitulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata aina Allah. Rasulullah tanya seorang hamba dengan kata aina Allah. Hadis inilah menyabit oleh Mujassimah kata ada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis aina Allah sebagaimana yang saya sebut di sana tadi, hadis yang dhaif dengan kerana dia terpecil, dengan kerana dia syadz. Walau hadis ini disebut oleh Imam Muslim, meriwayatkan dia oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya sekalipun. Kalau kita belajar di dalam ilmu hadis, berapa banyak ilmu hadis yang sahih tetapi dhaif kerana ada illah di sana. Dhaif kerana syadz, kerana syuzuz di sana. Dan ditakwil, wajib ditakwil kerana dia bertentangan dengan hak yakin, dengan hak muhkamat. Cuba kita tengok hadis yang sahih di dalam Muslim, mentakwil akan dia oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang sahih nisbah dengan Siti Aisyah. Apa kita nak kata? Berapa sanad antara Siti Aisyah dengan Rasulullah? Satu sanad saja. Satu. Seorang sahabat ambil pada Rasulullah, cerita kepada Siti Aisyah. Aisyah boleh tolak hadis yang sahih. Tetap sahabat semua adil bila riwayat hadis sahih. Ada seorang meriwayatkan hadis kata innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Seorang mayat yang mati diazabkan dia dengan sebab menangis ahlinya ke atasnya. Seorang mati bila anak isteri menangis, yang mati itu kena azab dengan sebab anak isteri menangis. Bila isteri mati, anak menangis, isteri kena azab. Suami tetap tak menangis. Kerana suami setuju je. Dia doa selalu dah. Kalau isteri meninggal, suami menangis, kena azab. Kalau mengikutnya hadis yang tersebut, hadis yang sahih. Mana tak sahihnya? Riwayat oleh Imam Muslim nisbah dengan kita. Nisbah dengan Siti Aisyah, seorang daripada sahabat Rasulullah. Dia kata, Rasulullah kata innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Siti Aisyah kata seorang perawi ini, periwayat hadis ini bukan dia sengaja nak dusta. Mana cakapan dia ini dusta, tak betul, tetapi dia bukan sengaja nak dusta. Siti Aisyah tolak dengan sebab bertentangan dengan yang yakin yang diterima oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terima daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Siti Aisyah dia berpegang dengan Al-Quran yang yakin, yang muhkamat, tak boleh nak takwil. Tetap, iaitu wala taziru waziratun, tidak menanggung oleh satu diri yang berdosa. Seorang yang berdosa dia tak tanggung wizra ukhra, akan dosa orang yang lain. Siapa berdosa, dialah yang menanggung dosanya. Kita buat andaian kata yang menangis berdosa, siapa yang nak kena azab? Yang menangis ke yang mati? Yang matilah kena azabnya. Yang menangislah kena azab. Yang mati mana dia tak ada usaha, dia tak ada kerja. Mana dia nak tanggung azab orang yang lain? Kalau kita sudah mati, orang yang lain bercuri, anak kita bercuri, isteri kita bercuri, kita kena azab kah dalam kubur sebab isteri kita bercuri? Macam tu nyanyi kita, kesian kah kitanya. Selepas pada kita mati, banyak isteri-isteri kita yang tak kahwin, dia kerja dosa banyak. Kita tak tanggung, dialah yang tanggungnya. Siti Aisyah berpegang dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis ini
dia tanggung salah perawi itu, bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betul cara Siti Aisyah. Ini kata hadis, kita tak boleh nak terima dengan secara terus, mesti kena ada cara dia, ada dia bagi apa? Ada ukuran dia, ada neraca dia untuk nak terimanya. Sebab apa? Sebab dia tidak putus. Macam mana nak putus? Seorang sahaja yang dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dia seorang saja dengar pada Rasulullah. Boleh jadi dia dengar tu silap. Kalau hadis ini betul-betul silap. Sabit di dalam hadis yang lain, betul Siti Aisyah seorang daripada faqihah, seorang daripada ulama sahabat yang sangat-sangat alim. Di kalangan sahabat tak lebih daripada 20 orang yang alim kalangan sahabat. Siti Aisyah satu daripadanya, sahabat yang alim. Sabit di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dok cerita seorang kafir meninggal dunia. Seorang kafir meninggal dunia, dikebumikan, dia diazab di dalam kuburnya. Sedangkan ahlinya menangis di atas dunia, di atas bumi. Itu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Seorang kafir mati, meninggal dunia, dikebumikan. Bila dikebumi, dia kena azab. Ahli dia, bila seorang kafir mati, ahli dia menangis sebab kematian keluarga. Di masa yang ahli menangis, di masa sama mayat kena azab di dalam kubur. Yang sebenarnya bukan diazab kerana menangis, diazab kerana kekufuran dia, kerana dosa dia. Tetapi Ibnu Umar dia mari dengar ke ujung. Mari dengar ke ujungnya, tak dengar di awal cakap Rasulullah. Dia dengar Rasulullah kata mayat diazab dengan sebab menangis ahlinya. Dia cerita sampai ke hadis yang tersebut dengan betul, kata mayat diazab dengan sebab menangis ahlinya. Itu hakikat yang sebenarnya. Oleh itu, cara kita nak muamalat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hadis ahad tak boleh kita nak menyabitkan hukum hukum syarak jika dia bertentangan dengan yang lain. Lebih-lebih lagi di dalam akidah. Itulah ulama kita ahli sunnah wal jamaah tidak menyabit akidah dengan hadis ahad. Maka hadis ainallah satunya hadis ahad. Yang keduanya dia dhaif dengan sebab syad, dengan sebab syuzul, dengan sebab dia tak sama riwayat orang dia ni dengan riwayat yang lebih kuat. Riwayat yang lebih kuat lagi, Rasulullah bukan Rasulullah bukan soal, bukan tanya hamba dengan kata ainallah. Rasulullah tanya dengan kata atasyhadina alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah atuqinina bil ba'thi. Dua soalan yang Rasulullah tanya. Satu, adakah awak mengaku dengan tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah dan Nabi Muhammad, aku ini Rasulullah? Hamba perempuan jawab kata na'am. Atuqinina bil ba'thi, adakah engkau yakin, percaya dengan ada hidup kembali selepas daripada mati? Dia jawab kata na'am. Rasulullah jawab kata a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekalah hamba perempuan ini, boleh merdeka kerana dia seorang hamba yang beriman. Itu yang sahih. Maka lafaz ainallah yang Rasul tanya ainallah itu bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nama syaz nama dia. Banyak di sana kalau kita baca di dalam hadis, ilmu hadis, kalau kita baca kitab Muslim, kita akan jumpa perkara yang seperti ini. Ini kelebihan kitab Muslim. Kalau kita belajar hadis, kitab Muslim dia ada kelebihan. Berbeza dengan kitab Bukhari.
Kelebihan dia, satu-satu tajuk, satu-satu hadis dia buat mari beberapa lafaz. Beberapa lafaz, tajuk yang sama, ada riwayat dengan lafaz ini, satu lagi dengan lafaz yang lain, satu lagi dengan lafaz yang lain. Itu isyarat oleh Imam Muslim bahwasanya lafaz-lafaz yang banyak ini satu saja daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain bukan daripada Rasulullah, yang dipanggil di dalam ilmu hadis nama riwayat bil makna. Faham ke tak faham? Kalau faham alhamdulillah, kalau tak faham pun alhamdulillah. Ini kata hadis problem dia, kita nak kembali pada hadis, nak menyabitkan sifat Allah di dalam ilmu akidah dengan hadis, ini problem dia. Wajib kita tahu dulu hadis ini adakah riwayat bil makna, adakah hadis ini riwayat dengan lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pandai ke tak pandai? Untuk nak menentukan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beratnya. Oleh itulah kata kita orang awam tak kuasa. Inilah ulama yang alim sungguh mari buat kaedah bagi kita. Cuba tengok, Rasulullah ada dalam hadis Bukhari, Rasulullah kata satu riwayat la syakhsa aghyaru minallah. Satu riwayat la ahada aghyaru minallah. Kedua-dua ini satu lafaz daripada Rasulullah, satu yang sah bangsa kepada Allah, satu lagi tak sah bangsa pada Allah, mustahil di atas Allah. Sedangkan kedua-dua ini hadis yang sahih. Tentulah kedua-dua ini bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saja pada Rasulullah. Nak menentu satu pada Rasulullah itu kat mana? Kena bawa universiti masuk ke dalam masjid ni. Baru boleh kita boleh menentu, baru boleh kita faham. Universiti kita malam ini hanya setakat ini sahaja. Tak boleh dah lah. Kerana duk marah dah kat belakang tu. Lewat dah Isya, aku tak makan malam lagi, aku nak balik. Tak begitu? Rasanya begitu dah. Saya rasa minta cukup takat ni dulu untuk malam ini. Apa yang saya boleh sampai, yang baik, yang betul adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang semua kelemahan, yang kesilapan kesemua itu adalah daripada kelemahan saya, daripada hasutan yang lain daripada yang benar, daripada syaitan, daripada seteru-seteru agama. Harap bahawa Allah Subhanahu wa taala ampun segala kesilapan daripada saya dan segala kesilapan daripada kita kesemuanya. Harap bahawa Allah himpunkan kita bersama dengan aulia Dia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Atina fi kulli hinin afdala ma ataita aw tu'ti ibadaka as-salihin ma'al afiyati tammati fid darain amin. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.